Okey, baik. Ini kita akan sambung terus dengan pembelajaran kita, iaitu kita dah habis tajuk panjang. Okey, awak dah belajar tentang, unit panjang. Ingat balik tak apa unit panjang kita belajar sebelum ni? Ingat lagi tak? Apa unit panjang yang awak belajar? Cuba bagi tahu satu. Bagi tahu satu. Cepat. Unit panjang. Contoh unit panjang. Awak dah lupa ke? Bagus, Faris. Okey, cm. Cm tu apa, Faris, cm? Nama panjang dia apa? Ingat tak nama panjang dia? Cm tu apa? Bagus, betul lah. Okey, sentimeter. Okey, sentimeter. Okey, sentimeter. Lagi satu lagi apa yang awak belajar? M. Bagus, Aris. Okey, M. M tu apa? Meter. Bagus. Okey, bagus. Bagus anak cikgu semua ingat. Okey, sentimeter dan juga meter yang awak belajar sebelum ni. Cara awak kenal unit panjang. Okey, awak dah kenal, awak dah tahu cara nak ukur. Awak dah tahu cara nak buat garis lurus. Lepas tu awak dah tahu cara nak menganggar. Okey, untuk hari ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk kenali unit jisim. Kita kenali unit jisim. Apa itu jisim? Okey, jisim ni berkait rapat ataupun lebih kepada berat. Okey, kita panggil sebagai berat lah, berat. Okey, masing-masing ada berat masing-masing kan? Itu kita panggil sebagai jisim. Okey, baik. Untuk hari ni kita akan mempelajari objektif dia. Apabila habis kelas ni, awak akan mengenal unit jisim. Okey, awak akan kenal unit jisim. Apa unit yang pakai untuk jisim, untuk berat. Okey, awak boleh buka buku teks. Kalau nak buka buku teks, muka surat 61. Sekejap ya, cikgu nak buka buku teks cikgu. Sekejap. Untuk rujukan, buku teks, muka surat 61. Jilid 2 betul, 61. Okey, jisim. Okey, baik. Ini adalah buku dalam buku awak tu, dalam buku teks awak tu. Okey, gambar yang terdapat dalam buku teks awak. Okey. Okey, dia situasi ni dalam pasaraya. Okey, dalam pasaraya, okey, ada sebuah keluarga, dia tengah membayar barangan yang telah dibeli. Okey, murid lelaki ni ataupun budak lelaki ni berkata, jisim susu tepung ini 1 kilogram. Okey, jisim susu tepung ini 1 kilogram. Okey, dia menggunakan perkataan jisim dan dia gunakan perkataan kilogram. Okey. Yang adik dia pula berkata, roti ini jisim dia 400 gram. Okey, jisim dia 400 gram. Okey, yang ini 1 kilogram. Yang ini adalah 400 gram. Okey, so unit dalam jisim, awak akan belajar 2 unit. Okey, 2 unit ni awak akan belajar. Okey, untuk tahun 2. Okey. Okey, 2 unit yang awak akan belajar. Yang pertama, awak akan belajar tentang kilogram. Okey. Dan yang kedua, awak akan belajar tentang gram. Okey, untuk timbang berat, untuk timbang jisim, jisim tu berat lah. Untuk berat, kita gunakan unit kilogram dan juga gram. Jelas Macam juga panjang, kita guna unit cm dan juga m. Tapi untuk berat, kita guna unit kilogram dan juga gram. Jelas tak kelas? Jelas Okey, bagus. Okey, so kita akan guna unit kilogram. Okey, bagus, semua jelas. Okey, so kita akan guna unit kilogram dan juga gram. Tak berapa jelas. Macam mana tu Amar yang tak berapa jelas? Okey. Tak jelas macam ni Amar Hayan. Okey, macam sekat-sekat. Suara cikgu sekat-sekat. Okey, suara cikgu okey tak? Sekat-sekat Okey Suara cikgu okey Yang lain semua tak okey tak? Cikgu nak okey, mungkin Amar Hayan, mungkin awak punya ni capaian internet kot Amar Hayan. Mungkin capaian internet awak tak berapa kuat. Okey. Internet tak berapa kuat. Okey, baik. Jisim ni kita belajar 2 benda hari ni. Unit dia kilogram dan juga gram. Okey, untuk kilogram, kita akan tulis unit dia macam ni kg. Untuk kilogram, kita tulis kg. Okey. Untuk kilogram, kita tulis kg. Ni rapat sangat ni, nanti tak nampak. Okey, cikgu baiki Untuk kilogram, kita tulis kg. Untuk gram, kita akan tulis g.
sahaja. Okey. Untuk kilogram kita akan tulis kg. Untuk gram kita akan tulis G. Okey, macam murid lelaki ni berkata, budak ni cakap, okey, jisim susu tepung ni 1 kilogram. Okey, so 1 kilogram, kalau kita tulis dalam unit, kita akan tulis macam ni. 1 kg. Jelas tak? Okey. Kalau budak perempuan tu pula kata, jisim roti ni jisimnya 400 gram. Okey, kalau 400 gram, 400 gram, dia tak ada kilo dekat sini ya, dia gram saja. So dia akan tulis 400 G. Jelas tak? Bagus. Okey, dia beza dekat sini kg dengan G. K dengan G ya. K ni sebab dia guna perkataan kilo, kilogram. G ni perkataan gram. Okey, bagus sama dah jelas. Okey, baik. Okey, so sekarang awak tengok antara kedua-dua unit ni, kilogram dengan gram, mana yang berat? Okey, antara kilogram dengan gram, unit kilogram yang berat, yang besar. Okey, kg ni yang besar. Okey, dia besar daripada gram. Dia bukan satu ni Faris dia punya unit tu, nilai unit tu besar. Okey, kilogram ni lagi berat daripada gram, lagi besar nilai dia daripada gram. Macam awak belajar meter dengan sentimeter lah. Meter tu lagi panjang kalau dibandingkan dengan sentimeter. Okey, kalau dia punya unit dia. Okey, kalau macam ni, kilogram ni lagi besar daripada gram. Okey, jelas tak? Baik, bagus. Alright, kita tengok seterusnya. Okey, kita dah belajar tadi. Okey, simbol gram adalah G. Okey, simbol gram ni adalah G. Simbol gram, kalau awak tulis apa-apa nombor dekat depan, contohnya 20 gram. 20 gram, awak akan tulis 20 G. Okey, contoh awak tulis berat bola getah adalah seberat 100 gram. So, awak akan tulis 100 G. Okey, contohlah contoh. Okey, simbol kilogram adalah kg. Okey, contohnya berat sebuah betik adalah 2 kilogram. So, awak akan tulis 2. Berat sebiji betik adalah sebanyak 2 kilogram. Awak akan tulis 2 kg. Macam tu. Okey, itu adalah unit, simbol unit dekat belakang ni. Kita kena tulis. Okey. Baik, seterusnya kita akan mempelajari cara untuk kita tulis unit. Okey, macam ni kelas. So, tengok ni, kalau 450 gram, dia akan tulis 450 G. Sebab dia hanya gram, bukan kilogram. Kalau kilogram, baru ada kg. Okey, cuba siapa yang nak jawab ni? Kalau 120 gram, ditulis macam mana? Boleh raise hand. Kalau 120 gram, nak tulis macam mana? Okey, bagus Faris Ayub. Okey, 120 G. Okey, itu cara kita tulis 120 G. Okey, kalau 3 kilogram, kita nak tulis macam mana? 3 kg. Bagus Faris, bagus Fayat. Okey, 3 kg. Okey, jelas macam mana nak tulis unit. Okey, kalau ni tembikai 4 kilogram, macam mana kita nak tulis 4 kilogram? Okey, ada Mikael. Okey, tulis ya 4 kg. Okey, ini cara kita tulis 4 kg. Okey, kalau ayam tu, ayam mentah tu, macam mana kita nak tulis? Okey, ya, Aryan Danish. 2 kg. Okey, Faris jawab pun, Aryan Danish jawab pun bagus. Okey, Amiruddin jawab pun bagus. Okey, bagus. Semua betul. Okey, 2 kg. Tulis 2 kg sebab dia kilogram. Okey. Baik. Ini adalah cara kita untuk kita tulis unit. Okey, kena tengok kilogram ke gram. Kalau gram, awak hanya tulis G saja. Kalau kilogram, awak kena tulis kg. Okey, baik. Kita akan tengok. Okey, ini adalah jenis-jenis penimbang. Okey, alat-alat penimbang yang awak akan nampak dalam dunia kita ni. Okey, macam-macam jenis alat penimbang. Okey. Ini kita panggil sebagai alat penimbang. Alat penimbang. Seiring dengan teknologi, makin pesat teknologi, makin canggihlah alat penimbang. Okey, ini biasa kita tengok alat penimbang ni, betul? Okey, ini biasa kita tengok alat penimbang ni. Okey, yang ini adalah alat penimbang gantung.
Okey, ni alat penimbang untuk gantung. Okey, awak gantung barang dekat dekat cangkuk ni, dia akan keluar, berapa berat dekat, tempat paparan nombor digital tu. Okey, ini adalah penimbang berat, berat badan manusia. Okey, awak boleh guna. Okey, ini adalah penimbang sukatan yang kecil biasanya. Okey, untuk penimbang kek lah. Okey, berapa gram. Ni biasanya dia banyak dalam berapa gram je. Dia guna unit gram. Okey, penimbang yang ni penimbang kecil je penimbang. Ini penimbang kek biasa orang guna. Okey. Yang ini adalah penimbang lebih kurang sama juga dengan penimbang yang hijau mula-mula ni, tapi penimbang ni untuk sukatan yang lebih kecil. Yang ini adalah untuk sukatan yang besar. Ya, Faris? Tak dengar. Kek punya pun boleh juga. Okey, ini nak buat kek pun boleh juga. Okey, yang hijau ni. Okey. Yang bezakan dua ni penimbang yang cikgu tunjuk anak panah ni lebih kecil nilai dia, berat dia. Okey, yang ini adalah penimbang yang sekarang ramai guna di pasaraya lah. Okey, penimbang ni lebih canggih. Timbang ayam, timbang ikan, timbang sayur. Macam-macam lah kita tengok. Sebab apa? Ini lebih tepat. Bukan tepat, lebih senang untuk dibaca timbangan dia. Dan dia terus boleh keluar dia punya harga. Okey, bergantung kepada timbangan yang kita timbang tu lah, berat yang kita timbang tu. Okey, macam ayam berapa kilo, okey, sayur berapa kilo, dia terus keluar harga yang telah disetkan dalam penimbang, yang telah dimasukkan dalam sistem penimbang ini. Okey, untuk hari ni kita akan banyak belajar tentang penimbang yang mula-mula yang cikgu tulis ni, yang cikgu gariskan nak panah ni. Yang ni. Okey, yang ini dan juga yang cikgu bulatkan ni. Okey, penimbang ni. Kita akan belajar nilai ataupun julat ataupun senggat timbang tersebut. Okey, kita tengok. Ada dalam buku teks awak, tak silap cikgu, muka surat 62. Okey, awak akan belajar setiap senggatan. Okey, setiap senggatan. Macam mana awak nak tahu setiap senggatan tu? Biasanya kalau nak tahu setiap senggatan tu, yang pertama awak akan tengok unit yang terdapat pada penimbang. Unit yang terdapat pada penimbang. Kat penimbang tu akan tulis, G ataupun kg ataupun gram ataupun kilogram. Dia akan tulis. Biasanya dia akan tulis dekat tengah-tengah ni. Dekat tengah-tengah ni dia akan tulis kg ke, g ke. Okey. Dia akan tulis. Kadang-kadang dia tulis dengan perkataan penuh. Dia akan tulis kilogram ataupun dia akan tulis gram. Okey, itu adalah syarat pertama nak tengok senggatan penimbang. Apa itu senggatan? Senggatan tu yang ni, kelas, yang garis kecil-kecil ni. Yang cikgu garis ni, yang kecil-kecil ni. Nampak tak? Kalau awak ada penimbang, okey, ada senggatan kecil-kecil ni. Ini senggatan. Ini kita panggil senggatan. Okey, garis kecil-kecil ni yang ada nombor tu. Itu kita panggil senggatan. Okey. So, setiap penimbang dia lain sukatan dan lain dia punya nilai senggatan dia. Macam mana nak tengok? Awak kena tengok dulu. Yang pertama adalah nilai apa penimbang tersebut, gram ke kilogram. Yang kedua, awak tengok nombor pertama dia. Okey, tengok nombor pertama dia. Macam ni, nombor pertama dia adalah 50. So, setiap senggatan dia adalah 50, 50, 50, dia naik 100, 150, 200. Okey, itu yang pertama. Ataupun awak tengok beza nombor dia. Nombor kosong. Okey, mula-mula dia start dengan kosong. Selepas nombor kosong tu, dia 50. 50 gram. So, awak ambil 50 gram ni, awak tolak dengan sifar. Awak akan dapat 50 gram. So, nilai senggatan untuk penimbang tersebut adalah 50 gram. Okey? Jelas tak kelas? Okey, kalau macam, okey bagus, jelas. Okey, kalau macam B ni nampak, dia start dengan sifar, dia mula dengan 100. Okey, mula dengan 100. Okey, 100 ni apa? Gram kan? Sebab dia G dekat sini. So, 100 gram, tolak dengan sifar, awak akan dapat 100 gram. So, nilai senggatan dekat penimbang B ni adalah 100 gram. Okey, jelas. Okey, cikgu nak tanya, berapakah nilai senggatan bagi penimbang C? Nilai senggatan bagi penimbang C. Siapa boleh jawab? 200. Okey. Yang lain? Faris kata 200.
Berapakah nilai senggatan bagi penimbang? 200. 200 Aminuddin. Aminuddin pun 200. Okey. Tengok sini kelas. Kita tengok Betul tak semua cakap 200? Mari kita tengok sama-sama. Okey. 300. Kali akan ketiga 300. Okey, kita tengok sama-sama Oh, ini warna biru. Cikgu kena ambil warna lain. Warna merah lah. Okey, sekarang ni dia punya unit dia apa dekat sini? Unit apa? Unit apa? Okey, bagus. Unit gram. Dekat penimbang warna biru ni, dekat penimbang C, unit dia gram. So, awak tahu unit dia adalah gram. Okey, selepas sifar, berapakah nombor dekat sini? 100. So, nilai senggatan dia adalah 100 gram lah. Okey, nilai senggatan dia adalah 100 gram. Tengok nombor selepas sifar dia berapa. Okey, jelas tak kelas? Okey, cikgu nak tanya, kalau D, berapakah nilai senggatan, satu senggatan dia? 100 ni, D. Nilai senggatan dia. 100. Tengok betul-betul. Ini kosong Ini 10. Bukannya sama tu. Ini kosong. Tengok lepas kosong nombor berapa? 1. So nilai senggatan dia? 1 apa? 1 apa? Bagus. 1 kg. Sebab dia punya unit kg. So 1 kg. Yang ini adalah 100 G. 100 gram. Jelas tak? Faham tak macam nak tengok nilai senggatan tu? Faham. Aminuddin. Macam tu. Kita kena tengok nombor selepas sifar tu berapa. Okay, kita kena tengok nombor selepas sifar ni. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Ini nombor kosong ni. Cikgu ulang lagi sekali. Nak bagi nampak. Ni nombor kosong ni, nombor sifar ni. Selepas sifar berapa? 100. 100 apa? 100 gram. Macam ni. Ataupun awak boleh tengok perbezaan antara dua nombor. Macam 200 dengan 100. 200 tolak 100 dapat 100 gram. So, senggatan dia pun boleh dikatakan sebagai 100 gram. Okay. Cara yang paling mudah tadi cikgu dah ajar. Okay. Selepas sifar tu, nombor dia berapa? Nombor dia 100. So, 100 tengok dia punya unit dekat sini gram. So, jawapannya adalah 100 gram. Okay, kalau macam ni, nombor selepas sifar dia adalah 1. 1 apa? 1 kilogram. So, 1 kg. Jelas? Okey, jelas. Bagus. Kalau jelas, ada soalan tak? Soalan lagi tak? Ada soalan lain tak yang tak faham? Faham semua? Bagus. Ada saya faham. Okey, bagus. So, sekarang kita tengok. Okey, ini adalah latihan awak untuk hari ni. Okey, muka surat 129. 1 A, B, C, D, A, B, C, D dan 3. 1, 2, 3. Jawab semua soalan. Boleh buat sekarang. Mudah je tu. Okey, tulis simbol unit gram. Lepas tu, tulis unit jisim yang sesuai. Senang je tu. Boleh buat sekarang. Lepas tu yang bawah ni gariskan. Guna pembaris, gariskan. Mana nilai senggatan yang betul pada muka penimbang. Okey, boleh buat sekarang. Sangat-sangat senang.